Kek TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar di rumah? Cikgu doakan agar semua pelajar dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk mengikuti siaran pada hari ini. Ya, betul Mira ya? Ya, betul cikgu. Boleh saya mula Mira? Silakan. Baiklah, untuk para pelajar diharapkan bersedia dengan pensel ataupun kertas untuk mencatat apa yang saya cuba kongsikan kepada pelajar-pelajar. Semoga mendapat panduan bersama dan membantu dalam menjawab peperiksaan nanti. Baik, kita pergi yang pertama, maklumat peperiksaan. Okey, maklumat peperiksaan seperti yang pelajar sedia maklum, ya. Kertas yang diambil dalam semester 3 iaitu kertas 3. Masa yang diperuntukkan dalam peperiksaan sebanyak 1 jam 30 minit sahaja. Yang mana pelajar perlu akur dengan masa yang diberi dan rancanglah masa dengan sebaik-baiknya. Markah yang diperuntukkan dalam kertas 3, 65 markah. Itu sebab pada hari ini, ya Mira, saya fokus kepada bahagian B. Bahagian B yang mana pecahan markah nanti saya akan nyatakan sebentar lagi. Wajaran untuk kertas ini sebanyak 22%. Yang mana tarikh peperiksaan tidak berapa lama lagi, dalam berapa minggu, dalam bulan Mei tahun ini. Diharapkan pelajar bersedia dan bersemangat, semangat membara, pantang menyerah, Mira. Ya. Okey, terusnya ini dari segi format kertas bahasa Melayu, kertas 3, ada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Walaupun hari ini saya fokus kepada bahagian B, secara tidak langsung saya pergi sepintas lalu tentang bahagian A yang bawa markah 20 markah, iaitu soalan berbentuk objektif. Yang mana perhatian kepada pelajar-pelajar di rumah, cadangan yang cikgu cadangkan kepada pelajar untuk menjawab soalan bahagian A ialah selama 20 minit. Ya. Kalau dalam anggaran, satu soalan 1 minit. Kalau boleh, jangan lebih. Sebab kita boleh fokus kepada bahagian soalan yang seterusnya, iaitu bahagian B. Okay, sasaran, sekiranya pelajar masih lagi membuat ulang kaji, masih sempat lagi, pastikan pelajar betul sebanyak 15 markah daripada 20 soalan. Ini yang melayakkan pelajar boleh mendapat markah yang cemerlang dalam kertas 3. Seterusnya, yang ini paling penting sekali, ya, pelajar-pelajar, apabila menjawab soalan bahagian A, pastikan pelajar menggunakan pensel untuk menghitamkan jawapan pada kertas OMR. Sekiranya pelajar menggunakan pen, Mira, mesin tidak boleh membaca. Walaupun kita rasakan jawapan yang kita bagi tu boleh melebihi 15. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Mira, kalau pelajar menggunakan pen. Ingat ya, walaupun arahan tu nampak mudah, tapi kita beri peringatan sekali lagi kepada pelajar supaya menggunakan pensel. Dan untuk merancang masa supaya tidak melebihi 20 minit, saya cadangkan pelajar menggunakan kaedah singkir. Dan pelajar di rumah saya pasti ada cara yang tersendiri bagaimana untuk menjimatkan masa menjawab bahagian A. Kalau saya guna kaedah singkir ni, yang mana kalau satu soalan tu kita dapat kenal pasti soalan pilihan jawapan satu tu betul, ya. Kita lihat jawapan A, B, C, D, yang mana satu pilihan jawapan satu tu ada, kita yang ada kita tak perlu tolak, yang tak ada kita tolak. B, C, D kita buang terus siap-siap. Itu membantu dari segi masa. Baik, hari ini kita nak fokus kepada bahagian B. Markah sebanyak 45 markah. 45 markah, soalan berbentuk struktur dalam bilangan 11 hingga 13 soalan. Okey, ini perhatian cadangan cikgu supaya pelajar boleh menguruskan masa dengan baik untuk menjawab bahagian B, iaitu 1 jam. Okey, 1 jam. Okey, sasaran untuk mendapat markah yang cemerlang untuk bahagian B, cikgu cadangkan seboleh-bolehnya pelajar boleh menjawab dan mendapat markah 30 markah dan ke atas. Okey. Dan yang ketiga, paling penting untuk menjawab bahagian B ialah fahami kata kunci dan arahan. Ini paling penting. Ya. Saya seperti yang kita tidak maklum, pelajar mungkin sudah bersedia untuk menjawab, ya. Konten pun sudah menguasai, tapi
kalau tidak akur ataupun tidak faham dengan kehendak soalan, maka markah akan berkurang di situ. Kita nak di sini pada hari ini pelajar boleh fokus dan faham kehendak soalan yang seperti Mira sebut tadi, yang saya akan bawakan kunci. Pada hari ini supaya pelajar boleh menjawab kertas 3 ini dengan baik. Baik, 10 minit lagi, berbaki 10 minit. Ini diberikan untuk pelajar membuat semakan sama ada bahagian B ataupun bahagian A yang kita tinggalkan tadi. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada topik semester 3. Ya, pelajar seperti yang sedia maklum, ada 6 topik. Okey, pelajar di rumah boleh angkat jari. Ada 6 jari. 6 yang jari. pertama bab wacana, yang kedua bab retorik, dan yang ketiga bab variasi bahasa, dan yang keempat laras bahasa, yang kelima semantik, dan yang keenam pragmatik. Okey, di sini setiap bab ni pelajar perlu kuasai konsep, ciri, jenis dan contoh. Wow. Okey, Mira, Maksudnya setiap satu ni ada konsep yang tersendiri, cikgu. Ya. Tapi macam mana pelajar nak ingat, cikgu, konsep-konsep tu? Okey, di sini saya bawakan membantu kepada pelajar bagaimana nak membezakan setiap konsep, setiap bab ini. Saya bawakan formula lebih guna beza gaya mak-mak. Wow. Itu sebab saya kata angkat 6 jari tadi. Lebih guna beza gaya mak-mak. Okey, lebih di sini bermaksud lebih mewakili konsep wacana iaitu unit bahasa melebihi batas ayat. Okey. Yang kedua, guna bermaksud yang mewakili konsep retorik iaitu seni penggunaan bahasa yang berkesan. Okey, yang ketiga beza, jari yang ketiga, beza bermaksud menerangkan konsep variasi bahasa iaitu perbezaan bentuk bahasa, dan yang keempat gaya penggunaan bahasa. Ya, konsep tentang laras bahasa, dan yang kelima makna yang pertama, unsur yang pertama iaitu menerangkan konsep semantik, makna leksikal iaitu makna sesuatu perkataan, dan yang keenam makna konteks iaitu merujuk kepada kajian tentang makna berdasarkan konteks budaya masyarakat. Okey, sini Mira dapat beza tak? Ya, beza setiap bab. Lebih guna beza gaya mak-mak. Ya, sebab apa? Konsep ni sangat penting menjadi latar belakang ataupun menjadi tunjang untuk menjawab soalan yang akan keluar. Konsep paling penting untuk kertas 3 ini. Baik. Kita pergi kepada analisis soalan daripada 2015 sehingga 2020. Kita lihat di sini ada 6 bab. Setiap bab sekurang-kurangnya 1 soalan akan keluar. Kita lihat di sini. Okey, bab 5 dan bab 6 ni dia punya nisbah kekerapan soalan kalau kita lihat banyak di sini. Sebab bab 5 dan bab 6 dia punya subtopiknya agak banyak sedikit. Ya. Okey, di sini bermakna tidak rugi jika pelajar menguasai kesemua bab tadi tu. Baik. Ini yang saya nak bawakan pada hari ini, kunci 6 kata kunci yang perlu pelajar kuasai untuk bahagian B. Ya, yang pertama bina wacana atau sambung ataupun bina ayat, kemukakan idea. Kata kunci yang kedua, adakah petikan di atas ataupun mengapakah wacana di atas? Dan kata kunci yang ketiga, apakah istilah ataupun berikan definisi ataupun berikan maksud. Kata kunci yang keempat, berikan ciri ataupun berikan aspek, berikan jenis, berikan bentuk. Ya. Kata kunci yang kelima, berikan perbezaan dan persamaan. Dan yang keenam, susun semula, kelompokkan perkataan, tukar dialog. Ini yang kata kunci yang saya akan kupas satu demi satu pada hari ini. Didik TV KPM